Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman berita utama. RM21 juta diperuntuk bagi pelaksanaan projek rintis model baru insentif pengeluaran latex IPL. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata melalui projek rintis tersebut, bayaran insentif penyertaan RM200 sebulan merupakan antara 4 insentif pada pekebun kecil getah yang beralih kepada pengeluaran latex. Kita mengimport latex sejumlah lebih kurang RM3 bilion pada tahun 2022. Walaupun kita mengimport, tapi dari segi pengeluaran, dari segi sarung tangan getah dan produk-produk getah, kita masih merupakan nombor 1 di dunia. Cuma pengeluaran di peringkat latex itu kita masih bergantung dengan import yang banyak. Sebab itu yang saya katakan tadi, kalau kita dapat tingkatkan pengeluaran latex dalam negara, maka import itu akan kurang. Jadi aliran duit itu akan dapat kita kurangkan untuk aliran keluar duit kita. Beliau juga Menteri Perdagangan dan Komoditi berkata insentif terakhir merupakan insentif produktiviti berdasarkan produktiviti tahunan. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melancarkan model baru projek rintis insentif pengeluaran latex IPL dan projek rintis getah asli mampan Malaysia MSNR di Pusat Latihan Statistik Sungai. E-Duit Desa menjadi platform baru kepada peniaga serta masyarakat luar bandar beralih ke urusan perbankan secara digital. Jelas Datuk Seri Ahmad Maslan, platform dibangunkan bagi memastikan keperluan mendapatkan akses kewangan terutama di kawasan luar bandar dapat diperluaskan. Manakala mengenai keputusan sesebuah institusi kewangan untuk membuka cawangan bank atau menempatkan mesin terminal layan diri ATM, beliau berkata kesemuanya bergantung kepada kesesuaian lokasi, permintaan perkhidmatan kewangan serta persekitaran. Ada satu lagi perkara yang saya ingin maklumkan pada YB Jerantut, selain pada perbankan digital, bank bergerak, ejen bank, 3 perkara untuk membantu rakyat luar bandar. Bank Negara Malaysia pergi ke kawasan-kawasan yang tertentu. Ada pasukan mereka. Contohnya, mereka telah pergi ke Pulau Redang, ke Tioman, ke Daro, Sarawak. Apa yang mereka lakukan iaitu satu program e-duit desa. E-duit desa. Ini untuk mengajar cashless society dan ini juga mungkin boleh dibuat di mana-mana. Kita maklum tentang keperluan bank ini di mana-mana lah. Kita menyelesaikan masalah. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Jerantut Insinyur Khairul Nizam Khairuddin. Anggota pasukan pengaman Batalion Malaysia Malbat 85010 yang ditugaskan di Lubnan disahkan dalam keadaan selamat walaupun keadaan tegang di sempadan negara itu susulan konflik Gaza ketika ini. Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Muhammad Abdul Rahman berkata penugasan masih berjalan seperti biasa dan berada dalam keadaan baik. Jelasnya segala arahan dikeluarkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB dan pasukan itu sentiasa siap siaga. Tapi setakat ni kita akan tetap berada di sanalah sehingga arahan selanjutnya dikeluarkan daripada United Nations. Jangan bimbang, alhamdulillah untuk anggota-anggota pegawai kita semua dalam keadaan selamat dan sihat. Sebelum ini, pertempuran membabitkan kumpulan Hezbollah di selatan Lubnan kian memuncak di sebalik konflik antara Palestin dan Israel. Dalam pada itu, beliau akan melaksanakan 4 teras utama di bawah kepimpinannya dalam memastikan hasrat ATM menjadi sebuah angkatan yang utuh mampu direalisasikan. 4 teras tersebut amat penting kerana ia akan menjadi garis panduan dan rujukan ke semua anggota ATM dan akan diterjemahkan melalui pelaksanaan tugas. Menurutnya, teras pertama adalah memperkasa keupayaan dan kesiagaan menuju angkatan masa hadapan sebagai perisai utama negara. Teras kedua berkenaan dengan melaksanakan transformasi operasi, latihan dan doktrin. Bagi teras yang kedua ini, Angkatan Tentera Malaysia harus memberikan fokus dan juga penekanan kepada aspek operasi, latihan dan doktrin.
Bagi teras ketiga, usaha menggilap modal insan angkatan yang positif dan progresif secara holistik dalam menjaga imej ATM. Manakala teras keempat memperkasa gagasan bersepadu tentera dan rakyat dalam hadapi cabaran semasa. Sukan Para Asia Hangzhou 2022, skuad renang negara cemerlang apabila menghadirkan pingat emas sulung negara dalam acara 100 meter kuak dada lelaki SB4 hari ini. Sambil diikuti rapat di Zeka. Dengan menyaksikan catatan masa ketika ini 1:4:13.9 dan Zulkafli di lorong yang keempat berjaya untuk mendapat warna yang baru. Saingan yang berlangsung di Pusat Akuatik Olimpik Hangzhou menyaksikan atlet renang para negara Muhammad Nur Saiful Zulkifli meraih pingat emas serta berjaya mencipta rekod baru temasya dengan catatan masa 1 minit 50.38 saat. Agak susah lah untuk saya bertanding sebab saya DQ lah macam tu. Orang cakap memang susah. Tapi dah tengok lawan pun China, tak sangka boleh PB berekod lagi. Saya pun tak sangka benda tu. Alhamdulillah. Sementara itu, permulaan positif kontingen negara turut mendapat pujian Timbalan Menteri Belia dan Sukan yang hadir menyaksikan acara berkenaan. Ucapkan tanya pertama buat Syaiful dan juga Zanika berjaya untuk mengundur pingat emas dan pingat bangsa. Ini adalah pingat emas pertama negara dan kita ucapkan berbanyak terima kasih kepada kedua-dua orang mereka yang telah memhadiahkan kita pingat pada pagi ini. Seterusnya sekaligus bagi semangat kepada kawan-kawan yang lain untuk yang akan masuk final petang ni dan malam nanti untuk terus berjaya. Pingat perak milik perenang Cina Yin Weng Hong sementara atlet para renang negara Li Li He yang meraih pingat gangsa dengan catatan masa 2 minit 11.80 saat. Banjir melibatkan 4 daerah iaitu Sek, Pokok Sena, Bandar Baharu dan Terbaru di Padang Terap. Ketua Bahagian Sekretariat APM Kedah, Meja Pertahanan Awam Muhammad Suhaimi Muhammad Zain berkata jumlah penduduk terjejas yang ditempatkan di Pusat Pembinaan Sementara PPS berkurangan berikutan kawasan yang terkesan banjir telah surut. Buat masa ini hanya terdapat 2 PPS masih aktif iaitu di daerah Pokok Sena setakat pukul 4 petang tadi. Ia melibatkan Surau Kampung Batu 20 dan Masjid Nurul Iman menempatkan 51 orang daripada 14 keluarga. Manakala 2 PPS di Sek iaitu Surau Kampung Belimbing dan Balai Islam Tanjung Belit masing-masing ditutup pukul 1 dan 3 petang tadi. Untuk perkembangan cuaca, langsung ke Malaysia bersama pegawainya Atika Marziah Mokhtar. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej satelit semasa. Di mana diperhatikan terdapat kelompok awan tebal membawa hujan lebat beserta rebut petir terutamanya di sekitar bahagian tengah dan juga pantai barat Semenanjung, juga di kebanyakan kawasan melibatkan negeri Sarawak serta di sekitar bahagian pantai barat, Kudat dan Sandakan negeri Sabah. Melalui paparan imej kemeradar semasa juga diperhatikan keadaan hujan lebat beserta rebut petir ketika ini lebih tertumpu melibatkan sedikit di negeri Terengganu, utara negeri Pahang, juga di kebanyakan kawasan melibatkan negeri Selangor, negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Mana kelompok awan membawa hujan ini dijangka akan bergerak ke arah baratan sebelum ianya beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan ketika ini keadaan hujan lebat beserta rebut petir di 1-2 tempat sedang berlaku terutamanya melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak serta sedikit melibatkan bahagian barat dan juga utara negeri Terbabit serta melibatkan bahagian pantai barat, Kudat dan juga Sandakan negeri Sabah, dan keadaan cuaca lembap ini dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Untuk keadaan cuaca pada malam sehingga ke awal
pagi esok pula, Jabatan Meteorologi Malaysia menjangkakan keadaan hujan lebat akan lebih tertumpu terutamanya melibatkan bahagian utara Semenanjung dan juga di sekitar bahagian perairan Selat Melaka serta di sekitar bahagian pedalaman dan utara negeri Sarawak menjelang tengah malam ke awal pagi esok. Baik, ini sahaja ramalan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Saya Atikah Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Betul lah, Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Antara fokus negeri di bawah bayu petang ini, Sabah akan mewujudkan 5 taman kekal pengeluaran makanan tahun depan. Butiran selanjutnya bersama Edwin Robin di Kota Kinabalu. Silakan Edwin. Baik Sahih, 5 lagi Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM akan diwujudkan di negeri ini tahun depan. TKPM baharu itu melibatkan kawasan Serudung Kelabakan, Tambunan, Beluran, Pulau Bumbum di Semporna dan TKPM Tawau Fasa 2. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan penglibatan usahawan dalam bidang pengeluaran makanan secara komersial sekaligus membantu meningkatkan pengeluaran makanan negara secara mampan dan berkualiti. Kerajaan juga sedar bahawa kerajaan telah memberikan tanah yang begitu besar kepada JLC dan sudah sampai masanya untuk mereka set aside apa itu dalam bahasa menyediakan sebahagian daripada tanah mereka, iaitu kerajaan telah menentukan 5,000 ekar hanya untuk pengeluaran makanan. Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan Festival Agrotech di TKPM Batu 15 Tawau. Sehingga kini terdapat 13 TKPM diwujudkan di seluruh negeri. Lebih 6,000 pengunjung memeriahkan festival ini yang diserikan dengan pelbagai aktiviti termasuk pameran teknologi dan inovasi pertanian. Melalui penganjuran festival ini, para pengunjung kita dapati memahami apa halat tuju kerajaan ketika ini untuk mencapai kecukupan makanan yang kita sebut tentang food security selama ini. Persatuan Penduduk di negeri ini khususnya di Tawau disaran memohon Geran Pertubuhan Prihatin Komuniti GPPK. Geran berkenaan yang diumum Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail baru-baru ini diperuntukkan RM20 juta yang disalur menerusi Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, geran berkenaan wajar dipohon oleh setiap kampung dalam usaha memastikan tahap keselamatan komuniti sentiasa terjaga.
Beliau yang juga Adun Apas berkata, setakat ini Jawatan Kuasa Kampung Wawasan Batu 15 Tawau telah berjaya mendapat dana GPPK berjumlah RM10,000. Dana itu digunakan untuk pembelian alat keselamatan termasuk alat pemadam api bagi 66 buah rumah di kampung berkenaan. Datuk Nizam memberitahu media selepas merasmikan program keselamatan komuniti di Kampung Wawasan Tawau bersama Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tawau. Beliau turut menyambut baik program ini yang dilihat mampu membudayakan keselamatan sebagai tanggungjawab bersama. Dan saya memang amat menyokong program-program seumpama ini agar maklumat-maklumat berkaitan tentang pencegahan kebakaran ini dapat sampai kepada seluruh penduduk-penduduk kampung. Program ini juga secara tidak langsung mewujudkan sukarelawan komuniti kampung yang mempunyai kemahiran memadam api sekaligus mampu bertindak awal mencegah kebakaran sementara menunggu ketibaan anggota bomba. Menerusi program ini, penduduk kampung didedahkan cara membuat panggilan kecemasan dengan betul, tata cara menyampaikan maklumat, cara penggunaan alat pemadam api dan langkah mencegah kebakaran di rumah. Sebanyak 5 kawasan tumpuan sekitar Bandaraya Kota Kinabalu akan diceriakan dengan lukisan mural untuk memberi nafas baharu kepada bangunan lama. Turut dilaksana baik pulih sistem perpaipan dan pembaikan lantai yang mengalami kerusakan. 5 kawasan terlibat adalah Kampung Air, Sinsuran, Segamah, Bandaran Berjaya dan Asia City. Lukisan mural ini dilaksana menerusi program Street Strokes oleh Dewan Bandaraya Kota Kinabalu DBKK dengan kerjasama artis mural tempatan dan luar negara. Manakala kerja baik pulih perpaipan dan pembaikan lantai dilaksana melalui peruntukan Adun Api-Api Datuk Christina Liu. Akan gunakan saya punya YB funds. All my YB funds goes to upgrading of the beautification, repair of Kota Kinabalu under my constituency. I will use all my YB funds. Yang tidak cukup, aku akan mohon dengan atau discuss with DBKK atau state government. Datuk Christina yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar ditemui RTM selepas perasmian penutupan Street Strokes Community Art Collaboration di Kampung Air, Kota Kinabalu. Seramai 30 artis mural menyertai program ini, antaranya dari negara Jepun, Australia, Filipina, Brunei, Singapura dan Korea. Sukarela. Jadi imagine, dorang datang dari jauh untuk kasih cantik kita punya tempat. Kita macam yalah, jadi saya may deal sama dorang. Kalau dorang buat dorang may event di tempat dorang, saya lagi datang di sana tempat dorang. Win-win lah, macam begitu. Itu saja. Kepelbagaian tarian yang ditonjolkan menerusi pementasan The Charms of Sabah Land Below the Wind sempena program Citra Malaysia 2023. Bukti negeri ini kaya dengan adat dan budaya. Program seumpama ini diharap mampu menarik kehadiran lebih ramai pelancong ke Sabah. Demikian harapan yang di-Pertua Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS Datin Sri Panglima Haja Julia Salak kepada media. Beliau yang juga isteri Ketua Menteri berkata demikian lepas menyaksikan pementasan The Charms of Sabah Land Below the Wind sempena program Citra Malaysia 2023 di Auditorium Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN Kota Kinabalu. Semoga apabila sudah dipertontonkan program ini akan dapat bukan saja boleh menarik pelancong dari luar negara ke tempat kita, tetapi generasi muda akan terbuka mata mereka, akan sayang kepada kebudayaan kita. Objektif program ini adalah tidak lain tidak bukan untuk mengangkat martabat ataupun kesenian di negeri Sabah melalui persembahan kebudayaan untuk dipamerkan kepada generasi muda, kepada pelancong-pelancong tempatan dan juga pelancong-pelancong yang luar negara yang datang ke negeri Sabah, sekaligus memperkenalkan negeri Sabah ke mata dunia. Pementasan ini mengetengahkan kepelbagaian tarian yang mempamerkan kerukunan dan kesatuan pelbagai etnik di negeri ini.
Ia diterjemah melalui rangkaian karya tarian tradisi menerusi konsep 4 penjuru, utara, pantai timur, pantai barat dan pedalaman Sabah. Sistem Auditor General Dashboard AGD yang dibangunkan sejak tahun 2012 memberikan isu dan maklum balas terkini. Laporan Ketua Audit Negara dikemas kini dan dipaparkan dalam talian secara telus, ringkas, padat dan tepat kepada rakyat. Ketua Audit Negara Datuk Wan Suraya Wan Muhammad Razi berkata sistem itu memenuhi permintaan rakyat yang mahu kerajaan bersikap lebih telus dalam menangani isu integriti dan tata kelola dalam perkhidmatan awam. Beliau berucap demikian ketika merasmikan kursus pemantapan pengurusan kewangan anjuran Akademi Audit Negara dengan kerjasama Kementerian Kewangan dan Kerajaan Negeri Sabah. Mengenai kursus ini, Datuk Wan Suraya berkata antara topik yang diberi perhatian termasuk pengurusan hasil kurang cekap, bayaran tertunggak yang berlarutan dan isu jabatan atau agensi yang tidak membuat penyesuaian baki. Katanya Jabatan Audit Negara JAN telah mengambil peranan lebih aktif memastikan setiap isu yang memerlukan tindakan disusul sehingga selesai. Lebih 250 ketua jabatan dan pegawai terlibat dalam pengurusan kewangan negeri Sabah menyertai kursus 2 hari ini yang berlangsung hingga esok. Majlis Ugama Islam Sabah MUIS menggalakkan pertubuhan dan badan bukan kerajaan NGO Islam di negeri ini untuk mendaftar dengan MUIS. Ia bagi memudahkan MUIS menyalurkan dana atau sumbangan untuk membantu NGO terbabit melaksana program keagamaan demi manfaat umat Islam. Timbalan yang di-Petua MUIS, Datuk Ustaz Malai Ali Malai Ahmad berkata, terdapat lebih 100 NGO Islam berdaftar dengan MUIS setakat ini. Sudah jutaan ringgit kita keluarkan untuk sumbangan-sumbangan kepada program-program keagamaan, ya, kepada NGO-NGO. Yang penting mereka ini berdaftar. Itu kita akan bagi sumbangan menerusi zakat. Kita yang paling utama menjaga keharmonian beragama di negeri Sabah. Kita saling menghormati dan itulah harapan yang amat berhormat Ketua Menteri kita. Datuk Ustaz Malai menyatakan demikian kepada RTM selepas menyampaikan ceramah sempena sambutan Maulidur Rasul Pertiwisah 2023. Mengulas mengenai kutipan dana untuk rakyat Palestin, beliau menjelaskan di bawah enakmen MUIS, NGO yang berdaftar dengan agensi itu dibenarkan mengutip dan menyumbang dana untuk rakyat Palestin. Baik, sekian perkembangan berita dari Sabah untuk petang ini. Teruskan menonton Berita Wilayah bersama dengan Sahih untuk perkembangan selanjutnya. Sahih. Pak Edwin, terima kasih. Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Antara fokus hari ini, Kerajaan Negeri Sarawak sentiasa menyokong pembangunan bidang seni dan budaya dan juga mengenai pembangunan Jepak turut beri kesan kepada pembangunan Bintulu. Perinciannya kita langsung saja bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, terima kasih Sahi. Kerajaan Negeri menerusi Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP sentiasa menyokong pembangunan bidang seni dan budaya yang penting dalam memelihara keunikan warisan pelbagai budaya di Sarawak agar kekal relevan dan dikenali semua. Menurut Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, antara inisiatif kerajaan negeri yang sedang dilaksanakan adalah menaik taraf bangunan Dun Lama menjadi pusat seni persembahan Sarawak dengan peruntukan hampir 300 juta ringgit. Dijangka akan melonjak industri seni kreatif dan persembahan negeri ini ke tahap lebih tinggi sekaligus menjadi tumpuan penggiat seni dari dalam dan luar negara. Beliau berkata demikian pada Majlis Anugerah Seni Budaya Sarawak 2023 dan teks ucapannya dibaca oleh Menteri MTCP Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah merangkap penaung ASBS 2023. ASBS 2023 diadakan di Dewan Santapan Kompleks Dun Sarawak, Kuching malam tadi. Datuk Hajah Serbanun Haji Merikan, 82 tahun, dianugerahkan gelaran Tokoh Seni Budaya Sarawak 2023. Antara penerima anugerah ASBS 2023 ialah Jerry Hamid, Anugerah Seni Muzik Sarawak,
Jenori Chan, Anugerah Seni Tari Sarawak, Malik Hassan Anugerah Seni Teater Sarawak, Dr. Sa Idris Anugerah Seni Perbahasa Sarawak, selain Kelab Peminat P. Ramlee Sarawak, Anugerah Pendukung Seni Sarawak 2023 kategori badan bukan kerajaan. Selain itu, Anugerah Seni Lakandi Seni Sarawak 2023 atau tokoh legenda seni budaya dianugerahkan kepada Allahyarham Radiah Tahir atas jasa bakti dalam pembangunan kesenian gendang burdah di Sarawak. Manakala penghulu Anderson Ngalai menerima Anugerah Khasri Apresiasi Seni Sarawak 2023 tokoh perpaduan seni budaya atas pencapaian menaikkan nama Sarawak menerusi lagu Biar Berkikis Bulu Betis yang bukan sahaja popular di Sarawak malah di wilayah Semenanjung dan Sabah. Dengan pengiktirafan dianugerahkan pada ASBS tahun ini, para penggiat seni dan budaya di Sarawak akan terus aktif berkarya dan menyumbang kepada pembangunan industri tempatan sekaligus menjadi inspirasi kepada generasi muda yang akan mewarisi legasi itu. Pembangunan di Jepak akan memberi kesan kepada keseluruhan kawasan Bintulu. Timbalan Premier Dato' Amar Awan Tengali Hassan berkata, melihat kepada skala perancangan pembangunan Jepak yang terletak di seberang pusat bandar, ia akan membuka peluang ekonomi dan mengubah kawasan itu menjadi sub-bandar. Tapi yang penting ialah kita nak susun atur semula kampung-kampung ini. Dan apa juga projek-projek perumahan yang nak kita laksanakan, yang kita laksanakan secara berperingkat-peringkat, kita akan memberi keutamaan. Beliau menyatakan demikian pada majlis santai bersama pemimpin di Balai Raya BDA Jepak. Dalam pada itu, Datuk Ahmad Awang Tengah yang juga Timbalan Presiden Parti Pesaka Bumiputera Bersatu, PBB optimis calon GPS Iskandar Turki mempunyai kemampuan dalam meneruskan legasi pembangunan yang dirancang sebelum ini. Padawan RAF Safari 2023, anjuran Majlis Perbandaran Padawan MPP boleh dijadikan sebagai salah satu produk pelancongan Sarawak. Ia secara tidak langsung membantu mempromosikan industri pelancongan di kawasan Padawan. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah menggalakkan masyarakat di kawasan itu untuk melibatkan diri dengan aktiviti berkaitan sektor pelancongan. Ini termasuklah mengusahakan inap desa serta aktiviti berkaitan kebudayaan masyarakat Bidayuh. Beliau memberitahu demikian pada penutupan Padawan RAF Safari 2023 di Kampung Gid, Siburan dekat Kuching. Datuk Seri Abdul Karim turut mencadangkan acara itu dapat dianjurkan dalam jangka masa yang lebih panjang bagi memberi peluang kepada masyarakat setempat untuk ekonomi mereka melalui penjualan produk makanan dan kraf. Acara tersebut tahun ini berjaya menarik lebih 200 pasukan berbanding hanya 112 pada tahun lepas. Tahun ini menyaksikan penyertaan dari luar negara, antaranya Thailand, Amerika Syarikat dan Rusia. Pengundi muda sekali lagi menjadi tumpuan dalam pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Jepak setelah had mengundi daripada umur 21 tahun diturunkan kepada 18 tahun. Perkembangan lanjut mengenai pembabitan golongan muda dalam penyertaan politik negara kita bersama dengan wartawan Monica Gary di Bintulu. Silakan Monica. Baik, terima kasih Vanessa di studio RTM Kuching. Seiring dengan peredaran teknologi dan kadar demografi dan sudah pastinya pengundi muda amat signifikan dalam penyertaan politik negara. Jadi bersama saya petang ini iaitu Ahli Majlis Tertinggi Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB, Datuk Abdullah Saidul. Selamat petang Datuk. Selamat petang, salam sejahtera. Baik Datuk, memandangkan di Dun Jepak kita telah ambil maklum bahawa kira-kira lebih 50% pengundi muda di Dun Jepak. Jadi bagaimana strategi untuk menambat hati pengundi muda ni? Pengundi muda terutama sekali antara umur 18 hingga 21 telah diuji ketika pilihan raya umum yang lepas, dan kali ini kita tidak mengambil sambil lewa tentang peranan mereka, cita rasa mereka dan juga hasrat dan impian mereka berlainan. So untuk PRK Jepak ini kita mengambil kesempatan untuk berkongsi dari segi strateginya lah tentang peranan mereka
mereka sebagai pengundi dan juga tanggungjawab mereka sebagai warga negara untuk menunaikan turun mengundi nanti, itu perlu kita lakukan dalam setiap perjumpaan dengan semua warga muda, warga belia, tentang betapa penting mereka untuk menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Dan selain daripada itu, kita juga akan berkongsi dengan mereka tentang cara mengundi dengan bijak, dengan tidak lebih matang dalam penilaian mereka ketika mengundi. Bukan hanya memilih calon yang popular, tetapi mereka juga harus melihat peranan wakil rakyat yang mereka pilih ini nanti dalam menentukan masa depan mereka sebagai warga belia. Dan untuk particularly di Sarawak ini, kita akan berkongsi mereka tentang bukan hanya tentang peluang pekerjaan yang sering mereka tanya, iaitu tentang inisiatif kerajaan untuk mencebur dalam pelbagai industri supaya peluang pekerjaan ini dapat diwujudkan, terutama sekali di kawasan Bintulu ini yang hebat dengan aktiviti oil and gasnya. Selain daripada itu, mereka juga sering bertanya tentang peluang untuk melanjut pelajaran di IPT, Institut Pengajian Tinggi. Kita juga memaklumkan pada mereka tentang di Sarawak ini kita ada tidak kurang daripada 5 institusi pengajian tinggi, Sentek dan universiti yang dimiliki oleh kerajaan, dan hasrat kerajaan untuk memberi pendidikan atau yuran percuma jika mereka berpeluang untuk mendaftar dalam institusi pengajian tinggi ini. Selain daripada itu, kita juga ada institusi seperti Sentek yang memberi peluang mereka untuk meneruskan latihan industri jika mereka berminat untuk meneruskan karier mereka dalam teknikal dan sebagainya. Dan kita ada juga wujud seperti Tegas Tabung Ekonomi Gagasan Sarawak yang berjaya telah melahirkan ramai warga muda, warga belia, usahawan muda, startup. So ini adalah antara perkara dari sisi strategi ini yang ingin kita kongsi dengan warga belia supaya dapat mereka membuat penilaian dalam ketika mereka ingin mengundi nanti. Ya. Sedikit nasihat Datuk kepada pengundi muda kita untuk turun mengundi pada 4 November nanti. Saya harap semua pengundi muda 18 hingga 21 dan ke atas sehingga 50 tahun ini nanti turunlah mengundi, kerana itu adalah satu tanggungjawab kita sebagai warga negara. Saya rasa itu bukan hanya tanggungjawab sebagai warga negara, tapi ini adalah satu peranan kecil kita dalam sebagai satu aktiviti, patriotiknya dalam kita menentukan hala tuju negara dan pelibatan warga belia yang sering bercakap ingin terlibat dalam arus perdana menentukan hala tuju negara dan sebagainya pentadbiran. Saya rasa langkah pertama yang boleh mereka lakukan ialah keluar mengundi. Tidak lama, hanya dalam masa beberapa jam mereka berbaris dan mengundilah dan pilih calon yang mereka hendak pilih. Baik, Datuk, terima kasih atas perkongsian tersebut. Jadi Vanessa, itu saja yang dapat saya kongsikan mengenai pengundi muda PRK Dun Jepak yang bakal diadakan pada 4 November nanti. Kembali semula kepada Vanessa di studio, silakan. Baik, terima kasih Monika. Kita teruskan dengan perkembangan ini. Tidak meletakkan janji namun akan berusaha menjadi pendengar setia kepada pengundi di Dun Jepak. Calon gabungan Parti Sarawak GPS Iskandar Turki berkata menyedari permasalahan dan keperluan di kawasan itu, beliau memerlukan sedikit masa untuk meneliti satu persatu. Bagaimanapun, beliau percaya banyak perubahan yang sedang mengambil tempat di Jepak hasil usaha mantan adun kawasan itu, Allahyarham Datuk Talib Zulkifli. Kita berharap dia akan diterjemahkan kepada undi pada hari berkenaan. Sebagaimana yang Datuk Amar beritahu tadi, insyaAllah kita akan gerakkan semualah, termasuk komponen parti akan membantu. Beliau ditemui pemberita pada program santai bersama komuniti wanita di Kampung Jepak. Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Cawangan Bintulu bersedia membantu GPS mengurus bilik operasi bagi menghadapi pilihan raya kecil Dun Jepak. Pengarah operasi SUPP Toh Koh Peng berkata, jentera parti SUPP sudah bersiap sedia dalam membantu GPS dalam pilihan raya kecil Dun Jepak. Ini semangat GPS yang ada selama ini. Siapa-siapa yang perlukan bantuan, kami akan terus. Ini yang kami buktikan, apa-apa yang kami boleh buat dari SUPP Bintulu lah.
Beliau berkata demikian semasa ditemui pemberita di bilik operasi GPS di Bintulu. SUPP melalui kerjasama kukuh ini akan dapat meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam memberi khidmat kepada rakyat. Sebanyak 4 kampung yang boleh menyemak di bilik gerakan tersebut iaitu Kampung Sinong, Kampung Baru, Kampung Nyiguk dan Kampung Sibiu. Baik, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan Sahi. Baik, Vi, terima kasih. Sejumlah 8.9 juta ringgit diperuntukkan kepada mahasiswa Pahang menerusi bantuan prihatin Pahang PPP Kluster Siswa untuk tahun ini. Terus saja bersama Atira Haswah di Kuantan untuk berita penuh. Terima kasih. Seramai 18,680 pelajar telah diluluskan untuk menerima bantuan prihatin Pahang BPP Kluster Siswa membabitkan peruntukan 8.9 juta ringgit tahun ini. Penyelaras Dewan Undangan Negeri Pulau Tawa, Haris Saleh Hamzah berkata, bagi Parlimen Jerantut, seramai 1,283 mahasiswa membabitkan peruntukan sebanyak RM384,900. Beliau berkata insentif ini bertujuan untuk membantu meringankan beban mahasiswa anak Pahang di IPTA dan IPTS. Ini adalah serahan kepada pelajar-pelajar anak Pahang yang permohonannya dibuat melalui Imam PAN kalau dimaklumkan, dan juga ia telah dimulakan, permohonan ini dimulakan pada 21 Jun hingga 11 Julai tarikh tutup permohonan, dan di Jerantut seramai 1,283 pemohon telah berjaya dan terdiri daripada anak-anak siswa daerah Jerantut yang sedang belajar. Peruntukan kerajaan negeri ini berdasarkan konsep berkongsi rezeki yang diterapkan oleh Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail dalam pentadbirannya, terutama selepas kejayaan mengutip hasil lebih RM1 bilion 2 tahun berturut-turut. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyerahan bantuan prihatin Pahang Kluster Siswa Parlimen Jerantut di Pusat Latihan Teknologi Tinggi ETEK di Jerantut. Terima kasih kepada Kerajaan Negeri Pahang kerana telah memberikan wang tunai sebanyak RM300 kepada semua mahasiswa dan mahasiswi universiti, kerana dengan wang ini kami dapat berbelanja untuk membeli barang-barang keperluan universiti dan menampung yuran-yuran serta perbelanjaan harian. 300 amount ni boleh diguna pakai untuk macam-macam benda dan sangat-sangat berguna untuk kebanyakan student. So sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Kerajaan Negeri Pahang sebab memberikan benefit kepada student-student juga. Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang PKMP mengambil inisiatif membersihkan pesisiran pantai Baluk Kuantan dengan kerjasama Kelab Media Pahang, pengurusan sisa pepejal dan pembersihan awam SW Corp Pahang serta Alam Flora Sendirian Berhad Alam Flora. Inisiatif tersebut dibuat bersempena program Hari Mesra Media PKMP 2023. Ketua Pegawai Eksekutif PKMP, Datuk Muhammad Faizal Jaafar berkata, inisiatif melibatkan seramai 80 peserta tersebut merupakan usaha pihaknya membantu memelihara alam sekitar. Selain itu, PKMP turut menganjurkan pelbagai acara antaranya bola tampar, memanah dan bowling kelapa. Jadi bila Hari Bersama Media ni kita tak nak dia semata-mata kita bermain sukan lah. Kita selitkan juga pada yang sama, kita selitkan juga acara iaitu kita membersihkan pantai, bersihkan kawasan sekeliling Pantai Baluk, kerana kita tahu Pantai Baluk ni adalah merupakan kawasan tarikan pelancong lah, terutamanya pada hujung minggu. Jadi kita selitkan unsur-unsur pemeliharaan dan pemuliharaan lah, supaya semua warga PKMP, warga media, kita dah ajak sekali bersama dengan SW Corp dan juga Alam Flora, termasuk Tourism Pahang juga. Dalam pada itu, hampir 1 tan pelbagai jenis sampah telah ditemui sepanjang pesisiran pantai itu. Pengarah SW Corp Pahang Syarudin Hamid berkata, usaha PKMP dan Kelab Media Pahang itu mampu menjadi sebuah wadah terbaik dalam membina budaya dan minda masyarakat bagi memelihara alam sekitar.
Sisa-sisa yang ni adalah seperti botol-botol sampah, bekas pampers dan juga sisa-sisa kayu yang lain lah. So saya melihat mungkin daripada pembawaan daripada sampah hanyut daripada laut dan mungkin daripada outlet-outlet yang berada di sekitar kawasan ini, dan juga saya melihat ini ada banyak tempat perkhemahan. So mungkin sumber dan juga penyumbang kepada sama-sama ini adalah di kawasan sekeliling sini lah. So saya melihat kepada keperluan macam yang awal tadi saya sebut. Program ni bukan kita nak menampakkan apa yang kita nak buat. Sebenarnya kita nak memperlihatkan tanggungjawab kita secara bersama lah. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di program Hari Mesra Media PKMP 2023 di Pantai Baluk, Kuantan. Standby, 1, 2, 3. Kartunis popular Azhar atau nama sebenarnya Abdul Razak Sofi Elias Subihi, 57 tahun, menerbitkan sketch keistimewaan 11 daerah di negeri Pahang sebagai informasi dari tarikan pelancong domestik dan luar negara. Azhar yang mula dikenali di majalah Gila-Gila tahun 1998 mengambil inisiatif menerbitkan sketch setiap daerah sebagai sumbangan kecil terhadap pembangunan ekonomi negeri melalui sektor pelancongan. Menurutnya, projek dengan kerjasama Perbadanan Perpustakaan Negeri Pahang ini sebagai strategi menyebarkan maklumat pelancongan berkaitan sejarah, pendidikan, seni budaya, ekonomi dan tokoh tempatan. Dalam buku ini terbagi kepada beberapa perkara, antaranya tempat-tempat menarik di dalam sesebuah daerah tu. Yang kedua, sumber ekonomi di satu-satu tempat. Tentang pembangunan dari segi pendidikan. Kemudian ada juga dimasukkan tentang adat budaya, kebudayaan. Menurutnya, setakat ini sebanyak 3 sketch daerah Jerantut, Kuantan dan Pekan telah diterbitkan, manakala daerah lain seperti Temeloh, Lipis akan diterbitkan awal tahun depan secara berperingkat. Beliau yang juga penerima anugerah ikon kartunis Pahang 2019 berkata, merujuk kepada sketch Jerantut Bandar Taman Negara turut memuatkan sejarah Mat Kilau, Taman Negara, Pusat Pendidikan dan Pentadbiran, kesenian dan adat budaya serta kegiatan ekonomi. Azhar yang merupakan anak peneroka Felda Padang Piol lahir pada 20 Jun 1966, mula melukis sejak di bangku sekolah bermula tahun 1980. Hasil karyanya disiarkan dalam akhbar tempatan dan majalah humor seperti Gilih Hati, Batu Api dan Gila-Gila. Azhar juga telah menerbitkan beberapa buah koleksi kartun sendiri seperti Bangunan Lama Kuala Lumpur, Melaka, Pekan Lancang, Potret P. Ramlee yang pernah menyertai pameran kartun di dalam dan luar. Sekian paparan dari Pahang, kembali ke Angkasa Puri. Terima kasih, Hadira. 254 individu ditahan atas pelbagai kesalahan dalam Ops Tapis Khas yang bermula 18 Oktober sehingga semalam di Kelantan. Ia melibatkan 221 kes di bawah Akta Dadah Berbahaya ADB 1952, Akta Racun AR 1952 dan Akta Dadah Berbahaya 1985. Ketua Polis Kelantan, Dato' Muhammad Zaki Harun berkata kesemua ditahan berumur antara 16 hingga 64 tahun, terdiri daripada 246 warga tempatan dan 8 warga asing. Dadah bernilai lebih RM660,000 dirampas dan harta berjumlah RM115,000 disita. 221 kes telah dibuka dalam pelbagai seksyen kesalahan. Dan seorang adalah tangkapan pelajar tingkatan 4 di sebuah sekolah di Tumpat. Kalau ikutkan sepanjang Januari hingga sekarang dah 30 pelajar ditangkap terlibat dalam pelbagai. Termasuklah di bawah tindakan-tindakan yang seksyen lebih besar. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kelantan di Kota Baru hari ini. Seorang pelajar sekolah menengah maut selepas motosikal yang ditunggangi terbabit dalam kemalangan di Kemaman, Terengganu malam tadi. Kemalangan berlaku di kilometer 11 Jalan Cukai Air Putih kira-kira jam 8.20 malam tadi. Mangsa Muhammad Haziq Akif Zulkifli, 14 tahun, berasal dari kampung Batu Lima Binjai, Kemaman, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat cedera parah pada kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Hanya Ramlan mengesahkan menerima maklumat berhubung kemalangan tersebut.
Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk proses bedah siasat dan kes siasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Pihak polis telah mendapatkan perintah Mahkamah Kemaman bagi menahan reman pemandu kenderaan pacuan 4 roda terbabit bagi membantu siasatan. 1,070 pegawai dan anggota bomba dan penyelamat Malaysia bersiap siaga menghadapi kemungkinan berlaku banjir dalam tempoh pilihan raya kecil Parlimen Kemaman awal Disember depan. Selain anggota, bantuan turut merangkumi logistik termasuk aset darat, udara dan merin bagi pengurusan peti undi atau membawa pengundi ke pusat mengundi semasa banjir. Ketua Pengarah JBPM Datuk Seri Abdul Wahab Mat Yassin berkata 36 lokasi berisiko banjir sudah dikenal pasti di daerah itu. Pihaknya sentiasa memantau maklumat semasa dengan pelbagai agensi berkaitan. Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wakaf Tapai Marang akan dijadikan pengkalan hadapan jabatan itu bagi menghadapi monsun timur laut yang dijangka bermula bulan depan. Kita pun berdasar pada input pelbagai agensi-agensi seperti MAP Malaysia, JPS dan ianya diselaraskan kalau sekiranya telah berlaku atau bermula keadaan hujan lebat berterusan di kawasan yang terlibat, itu barulah kita akan memaklum ataupun berbincang dengan pengurusi bencana daerah lah. Terdahulu beliau merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang peringkat JBPM Terengganu di Kuala Terengganu. Beli! Bos, betul lah Shopee ada penghantaran percuma. Kenapa bayar kalau dapat penghantaran percuma di Shopee? Beli sekarang di Shopee. Usaha untuk menaik taraf klinik kesihatan luar bandar terutama di Padas Damit Beaufort sedang dipergiat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Lukanisman Awang Sauni berkata komitmen Kementerian Kesihatan KKM ini juga sebagai satu insentif dalam memastikan jurang akses kemudahan kesihatan antara bandar dan luar bandar dapat disamaratakan. Ini bagi menyediakan ruang rawatan yang lebih luas untuk unit pesakit luar, kesihatan ibu dan anak termasuk sebuah kerusi pergigian untuk penduduk di sana. Projek ini dijangka bermula pada pertengahan tahun 2024. Pada masa ini, Kementerian Kesihatan juga sedang menaik taraf pendawaian elektrik termasuk penggantian komponen elektrik di klinik kesihatan Padas Damit. Beliau menjawab pertanyaan Wakil Sepitang Datuk Mat Bali Musah. Lembaga Tabung Haji TH menyarankan para pendeposit dan orang ramai supaya sentiasa berwaspada dengan tipu helah pihak yang tidak bertanggungjawab atau skamer. TH menerusi kenyataan mengingatkan pendeposit agar berhati-hati dan tidak mudah percaya serta terjerat dengan tawaran pelaburan menjanjikan pulangan lumayan menerusi skim-skim pelaburan yang meragukan. Terbaru, pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan taktik iklan skim pelaburan di media sosial seperti Facebook dan TikTok. Peringatan dan nasihat berkaitan perkara ini sentiasa diberikan kepada para pendeposit di platform-platform komunikasi rasmi TH. Untuk sebarang pertanyaan, boleh hubungi Tabung Haji, Contact Center THCC di talian tertera. Sebanyak RM6.8 bilion yang diperuntukkan oleh kerajaan untuk industri pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET. Pensyarah Bangunan Belia, Fakulti Pengajian Pendidikan UPM, Profesor Madya Dr. Muhammad Mursyid Arsyad berkata, dengan agenda yang diberikan juga perlu sinergi daripada institusi pengajian awam dan swasta. Bahawa program TVET ini merupakan program yang relevan untuk keperluan semasa dan untuk kita pastikan supaya padanan tersebut berlaku di dalam sektor pengerjaan semasa, banyak agenda yang perlu dilakukan. Antaranya iaitu kita perlu memastikan lebih banyak lagi peluang-peluang pengajaran dan pembelajaran berorientasikan kepada praktis, supaya bila kita ada banyak program-program ataupun pengisian yang bersifat kepada praktis, ia akan memberikan satu nilai tambah kepada program TVET itu sendiri. Dan
Menurut beliau, laluan TVET memberikan peluang yang cerah kepada graduan TVET dalam jana pendapatan dan mencipta peluang pekerjaan sendiri. Industri TVET memberikan impak positif kepada institusi pengajian tinggi dengan membangunkan makmal dan juga peralatan berkaitan TVET. Ini sekaligus berkembang lebih meluas dalam peringkat pengajian tinggi. Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di TV1. 1,200 anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Sembilan bersiap siaga menghadapi monsun timur laut yang dijangka berlaku November depan. Menurut pengarah JBPM Negeri Sembilan, Abdul Khair Osman, 120 lokasi telah dikenal pasti sebagai kawasan berisiko banjir, antaranya daerah Kuala Pilah, Seremban, Port Dickson dan Jelebu. Setakat ini, apa yang kita telah laksanakan ini adalah berdasarkan kepada keperluan di sesuatu kawasan lokaliti. Dan di pihak kami, JBPM Negeri Sembilan, kami sentiasa bersiap sedia sekiranya berlaku kejadian banjir sama ada di Negeri Sembilan ini, biasanya kejadian banjir kilat lah. Jadi maka atur gerak akan dilaksanakan dengan cepat. 20 buah balai JBPM serta 32 buah bot dan aset penyelamat bersedia untuk dikerahkan ke lokasi sekiranya berlaku banjir. Orang ramai dinasihati supaya peka dengan arahan pihak berkuasa dan berpindah ke pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka sekiranya diarahkan. Kerajaan Negeri Johor akan perhalusi cadangan memorandum bantahan diserah kira-kira 1,500 ahli Persatuan Pengusaha Kecil Kenderaan Perdagangan Negeri Johor sebelum dihantar kepada Kementerian Pengangkutan. Antara isu dibangkitkan termasuk nilai berat dengan muatan BDM dan operasi penguatkuasaan undang-undang Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Polis Diraja Malaysia PDRM. Exco Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Negeri Johor, Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata, pihaknya berharap perkara itu dapat diselesaikan segera. Jadi saya kena palusi dulu dan juga apa nilai tambah yang boleh kerajaan negeri tambah dalam permohonan ini sekali. Jadi senang. Alhamdulillah sekarang hubungan baik antara kerajaan negeri Johor dan juga kerajaan persekutuan. Saya rasa mungkin ada jalan penyelesaian untuk isu-isu ini. Selasa lalu, pemandu lori di beberapa negeri berhimpun sebagai tanda bantahan tindakan JPJ menyita puluhan lori lebih muatan. Beliau berkata demikian ditemui pemberita selepas menerima cadangan memorandum bantahan di Iskandar Puteri. Seorang wanita maut selepas motosikal ditunggang bersama kakaknya dilanggar kereta yang dipandu remaja perempuan berusia 14 tahun di Jalan Kuala Kedah semalam. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Said Basri Said Ali berkata, Nur Syafiqah Abdullah, 32 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian, manakala kakaknya Nur Aliza, 43 tahun, cedera parah. Jelasnya ketika kejadian kira-kira pukul 7.05 malam itu, motosikal ditunggang kedua-dua mangsa menghala ke Kuala Kedah dari lampu isyarat Taman Bersatu. Manakala kereta yang dipandu remaja perempuan terbabit dipercayai hilang kawalan dari arah bertentangan, terbabas lalu memasuki laluan mangsa sebelum merempuh motosikal mereka. Superintendent Said Basri berkata, memandu remaja itu hanya luka ringan dan mendapati tidak mempunyai lesen selain tidak bersekolah. Kereta itu pula dipercayai milik rakan ibu remaja tersebut. Polis mengeluarkan saman kepada pemilik kenderaan kerana membenarkan remaja bawah umur memandu. Siasatan lanjut masih dijalankan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Mayat bangsa dihantar ke Jabatan Forensik Hospital Sultanah Bahiyah untuk proses bedah siasat. ...260 lokasi dikenal pasti berdepan risiko banjir di Kedah sepanjang musim monsun Timur Laut MTL ketika ini. Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Kedah, Lieutenant Colonel Pertahanan Awam Zairil Anwar Zulmuji berkata, kawasan tumpuan berisiko tersebut melibatkan dua lembangan sungai, iaitu Lembangan Sungai Kedah dan Lembangan Sungai Muda. Kawasan tersebut melibatkan daerah Kubang Pasu, Kota Star, Pendang dan Pokok Sena yang berada di Lembangan Sungai Kedah selain Kuala Muda, Baling dan Sek di Lembangan Sungai Muda. APM turut meletakkan anggota bagi memantau keadaan sungai yang mencatatkan peningkatan paras bahaya dan waspada, terutama di kawasan penempatan penduduk.
Sebanyak 38 aset darat dan juga 85 aset air telah pun kita siapkan untuk menghadapi bencana pada kali ini. Selain itu, kita juga telah membuat persiapan dari segi mesyuarat penyelarasan bersama dengan pegawai-pegawai APM Negeri Kedah bagi membincangkan berkaitan dengan penambahbaikan operasi di peringkat APM Negeri Kedah. 15,000 peluang kerja dijangka dapat diwujudkan hasil pengoperasian kawasan berteknologi tinggi berasaskan elektrik dan elektronik di Krian, Perak. Turut bakal dijana nilai pelaburan sehingga 20 bilion ringgit. Ia dijangka memanfaatkan lebih 200,000 penduduk setempat dan kawasan sekitar. Wartawan Nur Ain Abu Bakar ada perinciannya. Pembukaan kawasan ini merupakan kesinambungan daripada ekosistem di utara Semenanjung dalam menyokong limpahan kemajuan di seberang perai Pulau Pinang dan Kulim Kedah. Kedudukannya di titik sempadan kedua-dua wilayah berupaya merangsang pertumbuhan ekonomi lebih stabil menerusi pelaburan berimpak tinggi selain peningkatan kesejahteraan hidup rakyat. Apabila diwujudkan di kawasan Pulau Pinang, kita ada di Kedah dan kini di Perak, kita dapat lihat kesinambungan terhadap plan-plan ataupun loji-loji yang akan dibentuk ataupun kilang-kilang yang akan dibina. Dan sudah pasti keadaan ini akan memudahkan pertama logistik, akan menyebabkan kos itu akan menjadi optimize lah kerana mereka dapat menggunakan laluan yang sesuai. Impak diterima menerusi pemindahan teknologi dan kepakaran hasil himpunan pelbagai syarikat terkemuka dunia. Semua ini akan menyalurkan dalam konteks ekonomi, kita ada ripple effect di mana ia ada kesan limpahan yang akan memberi manfaat kepada masyarakat setempat dan juga industri-industri domestik, terutamanya industri-industri kecil dan sederhana. Projek ini juga akan membantu mempercepat pembangunan loji rawatan air dalam memenuhi keperluan semasa industri. Sebagai warga Krian, khasnya sebagai penduduk di Padang Bontak ini, kita rasa amat gembira lah dengan pengumuman itu. Sebab dengan pengumuman itu sedikit sebanyak dia sekurang-kurangnya akan memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda khasnya di daerah Krian inilah. Bukan setakat saja memberi peluang pekerjaan, malah dia akan mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan sosial ekonomi penduduk di sini, terutama di kalangan anak-anak muda yang merupakan aset negara pada masa akan datang. Apabila ada industri di kawasan kita ni, maknanya penduduk-penduduk yang bekerja di Pening, di Kulim, kan Bandar Baru, dia tak perlulah pergi sana mengambil masa sampai 2 jam kadang-kadang. Jadi dia terus bekerja di sini, akan memendekkan masa. Pembukaan kawasan berteknologi tinggi ini sememangnya amat dinanti-nantikan oleh penduduk Krian. Diharapkan perancangan strategik dapat dilakukan bagi memastikan projek ini benar-benar memberi manfaat kepada masyarakat. Nur Ain Bakar, RTM. Di Perak, 22 sekolah siap sedia dijadikan pusat pemindahan sementara PPS bagi menempatkan penduduk terjejas banjir ketika monsun Timur Laut MTL. Exko Pendidikan, Pengajian Tinggi, Belia dan Sukan Khairuddin Abu Hanifah berkata ia membabitkan daerah Hulu Hilir Perak, Krian, Larut, Matang, Selama, Manjung, Mualim, Perak Tengah dan Kinta Utara. Pihak sekolah diminta menyediakan pelan pergerakan penduduk terjejas di PPS bagi memastikan aspek keselamatan sentiasa berada dalam keadaan baik. Agenda keselamatan pada masa banjir ini perlu kita utamakan. So saya mengharapkan pihak pentadbir sekolah perlu ada pelan jangka panjang, jangka pendek tentang penempatan PPS ini supaya ianya dapat berjalan dengan baik, dan dalam masa yang sama keselamatan kepada perkara-perkara di sekolah itu juga perlu diutamakan. Berita wilayah berakhir di sini. Himpunan Malaysia bersama Palestin akan diadakan pada 24 Oktober 2023 iaitu Selasa, bertempat di Axiata Arena Bukit Jalil bermula 6.30 petang. Orang ramai dijemput hadir dan digalakkan berpakaian putih. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.